flashback soalan lembaran kerja dalam Google Classroom. Okey. Satu, saya nak ucapkan tahniah kepada kawan-kawan yang sentiasa memberikan komitmen bila saya beri material YouTube, slide dan sebagainya dalam Google Classroom. Sentiasa gunakan orang kata apa, platform Google Classroom itu untuk berkomunikasi dengan guru. Okay, ada orang yang bila tak faham, tanya, komen, sangat baguslah. Okay, saya harap kawan-kawan yang belum membiasakan diri dengan GC, minta tolonglah biasakan diri dengan GC tu sebab saya kena pantau semua. Okay, semua form 3 buat masa ni. Okay, jadi saya tak suka nak gunakan WhatsApp tu untuk kan, kalau saya pun tak save nombor sorang-sorang. Jadi dekat dalam GC itu adalah satu platform yang sangat baik pada saya. Satu, bila kamu upload jawapan kamu di situ, saya boleh nampak, saya boleh komen. Okay, dan kamu boleh betulkan apa yang saya komen dan kamu boleh upload semula jawapan yang baru. Okay, walaupun saya tak return. Okay. Tapi malangnya kita punya Google Classroom, okay, yang sebelum-sebelum ni, bukan hari ni lah. Hari ni sangat tak cun kehadirannya, baru ada 80 orang. Okay, kalau ikut Google Classroom, Google Meet sebelum ini, kita boleh achieve sampai 70% kehadiran. Okay, tapi bila Google Classroom, hanya 30%. Okay, ada kelas juga, tak naklah sebut kelas mana ya, tak ada seorang pun yang submit jawapan. Okay, sangat sedih saya rasa. Okay, tak naklah sebut. Tapi antara kelas-kelas yang pelajar-pelajar yang memberikan komitmen yang sangat baik adalah 3 Keruing dan 3 Cendana. Terima kasih banyak-banyak. Okay, itu adalah kelas yang selalu respon, selalu submit jawapan dekat Google Classroom. Okay, saya rasa seronok walaupun bukan kelas saya, kelas Cikgu Yus dan Cikgu Teo, tapi saya tetap juga tumpang gembira lah. Okay, maksudnya kamu gunakan platform tu. Okay, satu, bila Google Meet mungkin ada orang ada kekangan data dan masa. Okay, mungkin contoh yang hari ni kelas pukul 9.30 mungkin mak suruh jaga adik dan sebagainya. Jadi Google Classroom tu boleh digunakan. Sebab semua bahan yang kita gunakan memang saya upload kat sana. Jawapan, slide, YouTube semua ada di situ. Okay, jadi gunakanlah. Sebab Google Classroom itu flexible time. Kamu nak tengok malam, kamu nak tengok tengah malam, tak ada masalah. Okay, ada orang latihan yang dah due date pun dia masih lagi submit, sangat bagus. Okay, saya rasa sangat kagum lah. Okay, mungkin saya boleh buat adalah saya akan bagi sedikit token bila buka sekolah nanti tahun depan lah kan, kepada pelajar yang selalu tak pernah miss untuk selesaikan tugasan. Okay, insyaAllah lah. Okay, itu niat saya lah tahun depan insyaAllah. So kita tengok soalan yang saya bagi last week. Okay, tak boleh buang masa sebab masa limit hari ni. Okay, ini adalah soalan yang saya bagi hari tu. Okay, pertama sekali bila kamu tengok equation yang diberikan, automatik kamu dah tahu graf dia bentuk apa sebab X kuasa 3. Okay, so bila dapat soalan, highlight dulu yang ni. Okay, highlight equation dia, kemudian apa yang dia nak. Okay, dia nak maksudnya dekat ruang jawapan sini lah, untuk sini dan sini. Okay, dua ini. Okay. Kemudian ini dia nak kamu lukis. Ini adalah dia punya skala untuk paksi X dan juga paksi Y. Okey, jadi bila kamu lukis, pastikan paksi X dan paksi Y ikut skala yang diberikan. Okey, untuk paksi X 0, 1, 2, 3. 2 cm kepada 1 unit. 2 cm maksudnya 10 kotak ni lah. Okey, bukan nak ambil pemaris dan ukur 2 cm, tak perlu. 10 kotak ini, kotak kecil ni 10 kotak adalah 2 cm. 1 unit, manakala yang ini 2 cm 10 unit. Okey, so 10, 20, 30 dan sebagainya. Tapi kamu kena tengok table lah. Okey, bajet sikit lah. Okey, table kamu negatif 3 paling tinggi negatif 59 dan 3 paling tinggi 49. So itulah cara kita nak orang kata apa, timing dia lah. Okey, kemudian satu markah tadi, satu markah untuk skala yang betul. Okey, majoriti yang submit jawapan memang dapat markah untuk skala yang betul.
Dua markah lagi plot titik dengan betul. Saya rasa yang salah seorang sahaja. Saya dah return minta dia betulkan tapi dia belum pulang balik upload lagi jawapan yang betul. Saya pun tak sure dia baca ke tak. Okey. Kalau dia mendengar Arab sebab dia salah plot ini, dia plot di atas sini. So graf dia jadi pelik lah. Okey. Dua titik ni dia plot atas. So dia jadi U kat sini. Okey. Dua markah dan yang last markah yang satu lagi smooth diagram. Okey, mesti bikin. Okey, yang tu yang saya reject ramai jugalah. Sebab ada dua orang yang guna pembaris. Dia sambung titik ini guna pembaris, itu memang kosong markah teruslah. Okey, pembaris tak boleh. Dengan tangan pun mesti jadi S yang cantik. Saya punya ni tak cantik sangat lah sebenarnya. Ada contoh yang lebih cantik lagi. Okey, saya tak ingat siapa nama kawan tu. Dan biasanya perempuan memang dia dapat buat dengan begitu cantik lah. Saya buat sekali aja. Saya tak pandang-pandang, ni berlekuk sikit. Okey, bukan apa. Kita praktis bila exam sebenar lah, especially SPM. Bukan cikgu yang tanda, cikgu sekolah lain yang tanda. Jadi kalau tak smooth, tak licin betul, memang tak dapat markah. Dan yang kedua, bila tak smooth, jawapan yang kamu dapat pada graf, maksudnya baca nilai, memang tak tepat. Okey. Okay, next. Settle dah 4, 5, 6. 6 markah kita dah dapat. So next kita baca nilai. Dia nak nilai Y bila X negatif 1.5. X negatif 1.5. X negatif 1.5. X negatif sini. Okay, boleh nampak ke? Sini ya. X negatif 1.5. Saya besarkan sikit. Ni. Ni negatif 1, negatif 2, tengah-tengah negatif 1.5. Sambungkan pada graf kamu, kemudian baca nilai dia di sini. Negatif 14. So mungkin ada orang dapat negatif 13 dan negatif 15. Dua-dua nilai itu diterima lah. Okey, asalkan lengkuk dia ngam kat sini cantik, dia boleh lari tambah tolak 1 unit. Tambah tolak 1 unit. Boleh ke? Clear ke? Clear ke kawan-kawan? Ada apa-apa nak tanya di situ? Okey, thank you Pang sebab respon. Saya risau senyap je. Okey. Dan yang kedua, nilai yang kedua adalah X bila Y sama dengan 5. Okey, X bila Y sama dengan 5. Okey. Ini Y5, Y5 tarik sampai kena kat graf, kemudian baca nilai X. 1.6, 1.7, 1.8 diterima, tambah tolak 1 unit lah. Okey, bahagian baca nilai ni tak ada masalah. Okey, mostly yang salah baca nilai bila mana graf dia tak licin. So nilai dia pun lari lah. Okay, kalau ikutkan dia baca nilai graf dia dah betul. Contohlah kata dia dapat 1.5. Dia baca dekat graf dia betul tapi sebenarnya graf dia tu yang tak cantik. Okay. Dan part yang terakhir sekali adalah, okay, tadi dah 4, 5, 6, 7, 8. Part yang terakhir sekali adalah kita cari garisan Y sama dengan 10. Okay. Ini syarat dia. Okay. Ini syarat dia yang memenuhi ketaksamaan X besar atau sama negatif 1, kecil atau sama dengan 3. So maksudnya ini memenuhi graf kita lah. Kita tengok nilai X kita paling kecil negatif 3, paling besar 3. So ini boleh abaikan lah. Okay. Kecuali kalau diberi ketaksamaan ini tak sama dengan nilai kat sini. Yang tu berhati-hatilah. Okay, so kamu kena refer nilai X di sini, dekat ketaksamaan, sama tak dengan nilai X kat graf kamu. Okay, so the first one, garis ini Y sama dengan 10, kita tak perlu selesaikan. Okay, sebab memang dah ada. Okay, so ini adalah kawasan Y sama dengan 10. Ambil pembaris, garis terus, kemudian label Y sama dengan 10. Okay, kalau graf ini kuadratik, kamu akan dapat dua nilai. Sebab tu dalam soalan saya, nyatakan nilai-nilai X itu. Okay, dia hanya nak mengelirukan kamu sahaja. Okay, tapi untuk graf ini, memang ada satu nilai sahaja di sini. So baca apa nilai di sini. 1.9, 1.8 dan sebagainya. Okay, so itu sahajalah. Okay, saya explain ni untuk kawan-kawan yang dah submit lah. Kawan yang tak submit, saya pun tak tahu dan saya tak boleh nak komen. Okay, yang lain tu kalau tak okay, saya memang komen terus dekat masa di submit soalan, saya terus. Ya Ivan, ada soalan untuk C. Boleh open mic kamu C, apa masalah dengan C?
Ivan, Cikgu boleh tak kalau kita terus guna equation untuk cari jawapan? again? Oh, thank you, Ivan. Okay, very good question. Okay, hari tu saya memang nampak untuk bahagian ni ada beberapa orang lah. Mungkin dia tanya kawan, jadi jawapan dia orang sama. Okay, so dia detect plagiarism lah. Okay, sebenarnya dekat ayat ini clearly dia cakap from the graph. Okay, kalau kamu nampak ayat from the graph, maksudnya nilai ini hanya baca daripada graph. Kalau kamu substitute, okay, sama ada working kat sini ataupun kamu tekan calculator, automatic kosong markah. Okay, tak boleh substitute. Dia mesti kena baca daripada graph. Sama juga yang ni. Sebab pada graph, ini pun sama. So, markah di bahagian C dan D ini, kamu hanya layak menerima markah bila jawapan yang kamu tulis ini sama dengan dekat graf kamu. Maksudnya kawan-kawan, kalau dekat graf kamu cantik, tak ada garis, tak ada maksudnya tak ada tanda-tanda kamu membaca macam ni kan. Saya conteng kan. Ini pun saya conteng kan. Okay, sebab tak ada working. Okay, bila tak ada working, ini adalah buktinya kamu dah laksanakan soalan. Tapi kalau graf kamu bersih dan cantik, kat sana ada jawapan. So itu mencurigakan lah. Okay. Dan lagi satu, confirm lah kamu akan ada working kat sini kan. Dan kadang-kadang jawapan dia jauh nilai ni. Okay, contohlah kamu dapat nilai Y negatif 11, tapi bila baca dekat graf tak sampai negatif 14, bukan negatif 11. Contohlah contoh. Okay kawan-kawan, boleh ya? Okay. Saya tak risau baca nilai ni sebab kalau graf kamu cantik, kamu memang akan dapat smooth diagram satu markah tu dan baca nilai tu semua akan betul. Tapi kalau diagram kamu pun dah tak smooth, baca nilai kamu mesti akan salah. Okay, dia akan efek. Automatik akan kosong juga kat bawah tu. Okay. Yes, Ivan. Satu lagi soalan dia. Cepat persoalannya. Cikgu, tapi kalau guna equation kan cikgu, jawapan takkan sama ke? Kat situ lah nak mengkantarkan kamu tu. Sebab dia memang tak boleh solve equation. Tak boleh. Okay, sebab soalan memang mention from the graph. Okay, soalan panjang untuk PT3, soalan panjang SPM sama. Okay, kalau kamu solve pakai equation, saya tak kisahlah berapa nilai kamu dapat pun, memang salah. Okay, sebab dia nak baca daripada graph. Saya tahu kamu takut lari jawapan kamu, so kamu cuba substitute nilai. Tak boleh kawan-kawan ya. Okay. Selesai ya bahagian ni? Okay. Cikgu nak tanya. Ya, Mak. Apa lagi soalan? Yang D tu saya tak faham lah macam mana cikgu dapat. D. Ha-ha. D ni dia dah bagi equation dia. Okay, equation garisan yang dia beri adalah Y sama dengan 10. So, bila Y sama dengan 10, kamu garis sahaja Y sama dengan 10. Okay, sebenarnya dekat peringkat form 4, form 5, soalan tu bukan begitulah. Maksudnya, kenapa dia jadi 4 markah? Kamu kena solve equation tu dulu. Okay, so tak nak sentuh layan tu. Tapi ini sebab dia bagi clearly persamaan yang kamu nak cari, nilai yang memuaskan untuk persamaan itu adalah Y sama dengan 10. So kamu just garis sajalah Y sama 10. Tak kisahlah dia bagi Y sama dengan 10 ke, X sama dengan negatif 2 ke. Bila dia bagi garisan tu, kamu garis sahaja dan kamu bacalah nilai yang garisan tu sentuh graf kamu. Itu sahaja. Oh, okay, faham. Okay, clear? Clear, saya nak proceed untuk tajuk hari ni. Boleh masuk tajuk hari ni lagi. Okay, settle ni kawan-kawan? Settle? Clear. Okay, very good. Alhamdulillah, okay. Okay, semua clear, Alhamdulillah. Okay, tak apa, yang belum jawab lagi, mungkin hari tu tak sempat. Ini ada cuti banyak hari kan? Kita cuti kelas online kita daripada hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi kamu adalah masa untuk membuat dan upload lah lagi. Okay, saya sudi saja menyemak. Tak ada masalah. Malam-malam saya tak ada kerja pukul 12 tu, nanti saya buka lah. Okay, kamu jangan risau. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So hari ni kita nak buat revision. Okay, revision topik kita hari ni adalah pemfaktoran dan pecahan algebra. Tiba-tiba saya reverse balik kan. Atau hari tu kita dah sampai chapter revision 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Tiba-tiba saya reverse. Okay.
Sebab entah, saya rasa macam saja nak tukar-tukar angin kan. Takut nanti kamu bosan. Ke minggu depan kita buat tajuk form 1 ke, macam tu lah. Okay, tapi jangan risau, apa chapter yang saya nak buat, saya akan post dekat YouTube dulu, YouTube dekat GC dulu supaya kamu boleh bersedia dan get ready lah. Okay, so dalam tajuk ini ada beberapa term yang penting, maksudnya subtopik yang kita akan go through sepanjang chapter ini adalah pemfaktoran, kembangan. Yang pertama, kembangan. Okay, ingat kembangan ada nombor kat luar satu, kemudian ada macam ni kan. Ya Allah, buruk ni tulisan saya, minta maaf. Okay, biasalah tu dengan mouse kan. Okay, inilah kembangan. Okay, kamu kena kembangkan 3 darab dengan 2x, 3 darab dengan 5. Ini kembangan Kemudian pemfaktoran. Pemfaktoran ini banyaknya kita gunakan kaedah apa nama dia tu? Pendaraban silang. Okey, pendaraban silang. Okey, nanti kita tengok soalan yang menggunakan pendaraban silang. Okey, dan ungkapan algebra dan hukum operasi asas aritmetik. Ini yang melibatkan pecahan algebra lah. Maksudnya ada pecahan yang dibahagi dengan pecahan ataupun pecahan yang didarabkan dengan pecahan, dengan hukum operasi aritmetik yang melibatkan kuasa 2 sempurna. Okay. So mari kita tengok next. So ini je subtopik dia. Next adalah rangkai kata. Macam biasa saya suka ambil daripada buku teks. Form 2 kamu rangkai kata. Okay, yang pertama adalah kembangan. Yang tadi tu kembangan. Yang kedua ungkapan algebra. Ungkapan algebra ini adalah merangkumi soalan-soalan yang berayat. Okay, contoh dia kata dalam satu bakul ada X biji buah apple, Y biji buah rambutan. Okay, so dia melibatkan ungkapan algebra yang kamu kena write expression, tulis ungkapan algebra tu. Kemudian soalan seterusnya kena selesaikan persamaan algebra dan sebagainya lah. Okay, faktor. Faktor ni ada kaitan dengan chapter form 1 lah kan. Faktor, apakah faktor? Contoh nombor 8. Nombor 8, faktor bagi nombor 8 adalah, apakah faktor bagi nombor 8, kawan-kawan? Kok 2, 1, 2, 4. 4, 8. 1 pun ada kan? Ada. 4. Ya, 4 dan juga 8. Ini adalah faktor. Okey, apa maksud faktor? Nombor-nombor yang kombinasi. Maksudnya kombinasi nombor-nombor yang dapat menghasilkan 8. Contoh, 1 darab 8 dapat 8, 2 darab 4 dapat 8. Itu faktor kan? Faktor sepunya terbesar, FSTB yang kamu kena buat macam tu kan sampai habis kan? Kemudian pecahan algebra yang tadilah saya cakap, bila kita nak buat operasi yang melibatkan pecahan tapi ada algebra. Okay, tambah tolak pecahan macam biasa tak ada masalah, samakan pembawah dan sebagainya. Okay, dalam algebra pun boleh ada pecahan yang perlu diselesaikan. Sama juga kaedahnya, kena samakan pembawah dan sebagainya. Kalau darab dengan bahagi, boleh potong-potong saja. Okay, kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna, kamu pun dah hafal, perfect square. 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4, 3 kuasa 2, 9, 4 kuasa 2, 16, 5 kuasa 2, 25 dan sebagainya. Hafallah sampai 400. Supaya senang, bila kamu nampak soalan-soalan yang melibatkan nombor-nombor yang macam ni, kamu dah tahu dah. Ini mesti melibatkan kuasa 2 sempurna. Contoh macam dia bagi. Luas sebuah segi 4 tepat adalah 81. Berapakah sisi segi 4 ini? 9. Yes, very good. Kan senang sebab kamu dah hafal. Okay. Dia selalu ada soalan yang melibatkan begini. Okay, thank you pada yang menjawab. Next, pendaraban silang. Pendaraban silang ni bila kita nak selesaikan persamaan kuadratik ataupun quadratic equation. Contohlah X kuasa 2 tolak X
tolak 3. Okay, contoh saja. Dan kamu kena buat pendaraban silang untuk dapatkan nilai dalam 2 kurungan ni. Okay, pendaraban silang ingat macam mana? Kamu buat macam ni. Macam ni. X darab X. Kalau salah lah ni bukan X lah ni 2. Sorry. Sini 1. Sini negatif 3. Macam mana saya dapat? Lepas tu kita darablah silang. X darab negatif 3 dapat negatif 3X. X darab 1 dapat X. So X tolak negatif 3 dapatlah negatif 2X. So persamaannya di sini adalah X tambah 1. Bukan persamaan, salah. Pemfaktoran. X tolak 3. Cuma saya dapat, saya ambil balik nilai daripada sini. Okay. Ini namanya kaedah pendaraban silang. Kamu selesailah sampai habis Cikgu, sini. Ya. pendaraban bersilang ni memang jalan kerja dia wajib ada palang tu kan? Okey, cara lain, kaedah lain untuk dapat nilai adalah dengan tekan kalkulator. Semua orang tahu kan? Okey, tekan mod 4 kali, keluar equation, kuasa, lepas tu masukkan nilai A, nilai B, nilai C, kamu akan automatik dapat nilai X. Kalau nilai X maksudnya penyelesaian persamaan kuadratik. Kalau ungkapan kuadratik tak perlu sampai cari nilai X. So dia sampai di sini sahaja. Okey. So bila kamu dah tekan kalkulator, kamu dapat nilai, kamu masuklah di sini. Okey. Okey. Kalau tak tahu macam mana nak tekan, nanti saya upload video dekat GC. Cara nak tekan kalkulator untuk dapat penerapan silang. Tapi saya ulang lagi sekali ya. Untuk tekan kalkulator, kita terus dapat nilai X. Okey, tapi dekat sini, kalau dia ungkapan kuadratik sahaja, maksudnya dia tak ada sama dengan kosong. Kamu tahu kan beza persamaan kuadratik dengan ungkapan kuadratik? Kalau persamaan dia ada sama dengan kosong. Maksudnya kat depan ni kalau ada nilai negatif, kamu boleh positifkan dia. Tapi kalau ungkapan, macam ni ungkapan, tak ada sama dengan kosong, kamu tak perlu cari sampai dapat nilai X sama dengan 1, X sama dengan 3, tak perlu. Okey, dia sampai di sini sahaja dah siap. Okey, itu beza ungkapan dengan persamaan. Okey, tahu dah tu, cuma mungkin tak ingat. Okey. Next adalah pengangka dan penyebut. Inilah kalau macam diberi X per 3X tolak 3. Okey, apakah pengangka untuk pecahan algebra ini? Mana satu pengangka, mana satu penyebut? X. So yang atas pengangka, yang bawah penyebut. Numerator dan denominator. Okey. Seterusnya adalah sebutan terendah macam biasa. Macam biasa, bila kamu dapat jawapan, mestilah tulis dalam sebutan terendah. Maksudnya kalau boleh faktor dan potong, kamu kena faktorkan. Okay, kamu kena sentiasa ingat, jawapan dalam bentuk pemfaktoran adalah jawapan yang paling mudah. Okay. Last sekali adalah gandaan sepunya terkecil GSTK. Pun melibatkan tajuk ini sebab kita perlu faktorkan. Macam ni. Kita boleh faktorkan lagi, keluarkan 3, tinggal X tolak 1. So GSTK dan FSTB memang duduk dalam chapter ni supaya kamu boleh faham kegunaan dia. Okey, sekejap ya, saya nak ambil gambar sikit. Okey, next kita terus ke soalan lah. Kamu ready dengan soalan? Macam biasa lah. Okey, ready kertas dan pen. Kita terus jawab soalan. Ada banyak juga soalan hari ni. Saya bagi soalan bahagian A, bahagian B dan bahagian C untuk kita selesaikan. Kemudian baru kita buat quiz. Okey, boleh ready semua? Mari kita pergi ke soalan yang pertama. Are you ready? Ready. Okay, let's go. Okay, ini soalan yang pertama. Diberi 2/3M tambah 2 sama dengan 6, maka apakah nilai M? Jangan jawab. Kamu buat working, contohin kat kertas kamu sahaja. Nanti last baru kita cek jawapan. Okay, 1 markah, 1 minit. Dah siap? Siap ke? Belum. Okey, sikit lagi. Okey, okey. Ya, betul. Siap. Semua orang siap. Okey, Alif pun dah siap.
Cuma yang siap, Alia siap. Okay, very good. Bila siap. Okay, jom. Kita proceed soalan yang kedua. Diberi 2M, N kuasa 2 tambah MN. Faktorkan. Okay, ini adalah soalan yang saya salah masa saya upload semalam. Sebab ada orang PM saya, terima kasih. PM dia kata, cikgu tak ada jawapan pun. Okay. Saya dah realise lepas saya upload tu. Okay, dah siap dah, bagusnya. Dah. Kawan-kawan yang lain, adakah selaju Alif dan Chu Meng Liang? Lajunya mereka ni. Syat. Yang lain semua dah siap? Dah. Okay. Very good. So kita proceed soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Okay. 2Y tolak 1 kurungan 1 lagi adalah 3Y tambah 4. Okay, ini yang kita kena buat kembangan. Kembangkan dulu. 2Y darab 3Y. Kemudian 2Y darab 4. Next, negatif 1 darab 3Y. Kemudian negatif 1 darab 4. Bila kita dah kembang dan kita susun, kita akan dapat 4 sebutan. Lepas tu ada like term, kita selesaikan tinggal 3 sebutan. Okay, baru dapat jawapannya. Siap. Ya Allah, laju. Siap cikgu. Okey, yang lain dah juga ke? Okey, lajunya. Okey, dah. Okey, semua dah. Okey, soalan yang seterusnya. Tandakan tik pada ungkapan algebra. Kotaknya sudah hilang. Biasalah copy daripada Word masuk ke dalam ni, habis semua. Okey, lepas tu saya yang malas ni tak ubah apa-apa pun. Okey, so kamu just tick lah kat sini mana yang betul, mana yang salah. Salah jangan pangkah, tak perlu. 3 markah ni tick yang betul saja. So dekat situ kamu dah tahu, kamu hanya boleh buat 3 tanda saja. Kalau kamu buat lebih daripada 3, automatik dah kosong. Kosong markah ya. Okey, maksudnya yang salah tak perlu pangkah, abaikan saja. Okey, kalau kata kamu jumpa 2 saja jawapan yang betul, so tick lagi 1. Tapi kalau kamu tik 4, maka 3 kosong terus. Okay. Faham ya maksud saya? Faham ya? Okay. Kalau kamu jumpa 2 saja, kamu tik 2 dan kalau 2 betul, kamu dapat 2 markah. Tapi kalau 3 markah, kamu tik 4, automatik kosong. Walaupun ada jawapan yang betul. Okay, saya terus tak simak dah. Maksudnya kamu simply tanda je, kamu tak baca pun soalan. Faham ya? Faham ya? Okay. So proceed. Orang yang sama je respon. Ada tak orang yang on saja lepas tu dia pergi makan nasi lemak ke? Okay, next question. Susan mempunyai 7W pen biru dan 5W pen hitam. Dia memberi 8 batang pen kepada Grace. Berapa batang pen yang Susan ada sekarang? Okay, maksudnya berapa batang pen itu dalam sebutan W. Okay. Dalam sebutan W. Kamu tak boleh sebut batang saja sebab kita tak tahu berapa. Okey, dia kata 7W dengan 5W batang pen. Lepas tu dia bagi 8 batang pen kepada Grace. Okey. So berapa yang tinggal? Dah cikgu. Ya, okey. Very good. Okey, bagus. Next question. Dah bagus. Orang yang sama je komen. Mana orang lain ni tak komen-komen ni ya? Ada ke tak ada? Okey, soalan seterusnya. Solve the equation. Ini equation yang diberikan. Equation tadi adalah persamaan. Bila persamaan ada tanda sama dengan. Okey, bila ada tanda sama dengan boleh berlaku perpindahan kiri kanan, kanan kiri. Dan kalau ada negatif pun boleh pindahkan. Kita assume pergi sana, kita swap tempat dan samakan dengan kosong. Okey. So yang ni semestinya ada 3 markah. Bila persamaan sampai kena dapat nilai X lah. Yang pertama kita susun dulu, kita pindahkan. Okey.
dah kita pindah, kita susun 3 equation sama dengan kosong. Wajib jangan tinggal sama dengan kosong ni. Kalau ini betul sama dengan kosong tak ada, kosong markah. Kemudian kita faktorkan dia. So kita akan dapat 2 kurungan sama dengan kosong juga. Mesti ada sama dengan kosong. Kemudian baru kita keluarkan. Ini keluarkan, ini keluarkan. So kita akan dapat 2 persamaan. Last sekali X sama dengan apa dan X sama dengan apa. So ini 3 step yang penting ada. Ini penting dan ini. Bukan answer ni 2, ini dapat 1 tak. Di step tu yang penting. Okey, dan ingat juga kawan-kawan, kalau soalan tak gunakan X, dia gunakan T, dia gunakan Y. So kamu sampai final mesti Y sahaja. Okey, jangan kamu tukar jadikan X sebab kamu biasa guna X. Ni sebab saya tanda paper trial SPM hari tu. Bila kita dah terbiasa, even kalau kita tekan kalkulator pun guna mod tadi kan, tekan kalkulator mod tu 4 kali, kita solve itu, kita akan dapat nilai X. Jadi dekat atas ni soalan bagi dalam T second, T minit. Soalan tanya berapa minit yang dia dapat, tapi sampai sini dia dah guna X. So terus kosong semua. Okey kawan-kawan? Dah siap ke? Belum. Belum. Okey, saya tunggu. Okay, lambat sikit ya. Sudah cikgu, sudah. Be careful bila pindah ke kanan dan ke kiri, tanda dia. Macam ni, 2 kali 5, 10x. 3 pergi sana jadi negatif 3x. Negatif 8 pergi sana jadi positif 8. Tapi bila kita susun negatif 3x kat depan, disebabkan ini persamaan, eloklah kita darab dengan negatif untuk buang negatif tu. Okay. So dekat dalam akan jadi 3x kuasa 2. So senang nak solve. Okay, so kat sini bukan ada satu step, ada lagi lah step-step yang lain. Sampailah dapat step ni. Itu. Tapi step-step tu tak ada markah lah, sampai jadi cantik begini, baru dapat 1 markah. Okay, udah. Okey, 2 orang dah. Okey, bagus. Okey, dah kita proceed ya. Okey, next question. Okey, inilah yang dikatakan penyelesaian pecahan algebra. Okey. Ini satu pecahan algebra, ini pun satu lagi pecahan algebra. Okey. Dekat sini yang kata dalam bentuk termudah ada 2. Okey. Ini dah dalam bentuk termudah, X tambah 1. Ini pun dalam bentuk termudah, X tolak 3. Tapi yang ni dengan yang ni bukan dalam bentuk termudah. So kamu kena mudahkan dulu. X kuasa 2 tolak 9. 9 ini adalah perfect square. So bila dia jadi double bracket, kamu dah tahu apa jadi. So be careful, jangan careless. Okay. Mesti satu jadi apa, satu jadi apa. Okay, ada beza ini dengan satu lagi itulah. Okay. Tak nak cakap lah, nanti cancel pula kan. Gini pun sama. Bila ada 3, 2, 2, 3, kena faktorkan dulu. Okay, faktorkan dulu apa yang tinggal. Lepas tu, mula-mula kamu selesaikan dia, kamu tulis dalam bentuk yang lebih baik. Yang ni ada hubungan. Yang ni dah difaktorkan 3 kat luar lah. Okey. Kemudian ini bahagi. Dalam pecahan, bahagi tak boleh buat operasi. Kena jadi darab. Bila darab, kan? Bila darab, swap. Bukan swap depan. Yang belakang ni yang kita tukar. Bawah jadi atas, atas jadi bawah. Kemudian baru dapat jawapan. Potong-potong, dapatlah jawapannya. Siap ya? Okey. Dah? Dah. Okey. Yang senyap tu buat ke tidak? Ya, entahlah. Okey, next question soalan. On the way. Dah habis. Okey, now kita nak masuk quiz. Boleh ke? Berapa jam ni? Awal sangat ke saya? Cikgu, kejap cikgu, saya ada lagi satu soalan. Tak siap lagi.
Okey. Saya tunggu. Okey, saya tunggu sekejap. Cikgu, lepas Okey. tu kita discuss jawapan ke macam mana? Apa? Kita akan discuss jawapan ke? Kita akan discuss jawapan. Okey. Okey. Kita akan discuss jawapan ya. Okey, ini soalan yang pertama. Okey, siapkan dulu. Okey, nanti kita baik dulu untuk semak jawapannya. Sudahkah? Mari kita mula menyemak jawapan. Okey, dah. Dah. Okey, Alhamdulillah. Bagusnya. Tajuk ni maksudnya kamu sangat terror lah. Okey. Jadi sebab tu yang pantas sangat tu. Hari ni kita boleh habis kelas awal lah macam ni. Sebab pantas sangat. So kita ada masuk untuk upload jawapan nanti kan. Okey, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengok jawapan soalan yang pertama. Ini soalan yang pertama yang kita jawab tadi. Apa jawapan yang kamu dapat? A. Okey, ramai jawab A. So kita tengok workingnya. Okey, kamu check working kamu dengan working saya. Mana tahu saya salah. Okey, sebab kamu terror. Mungkin saya yang salah. Okey. So soalan dia tadi adalah 2M tambah 3. 2/3M tambah 2 sama dengan 6. Okey. Macam biasa, kita bawa 2 pergi sebelah sana. So 6 tolak 2 tinggal 4. Step tu saya tak tunjuk lah. Okey. Kamu sentinglah dengan pen sikit buat anak panah ke sana dan sebagainya. Lepas tu 2/3 pindah ke sana. Okey. Patutnya 4 darab 3/2. Okey. Adab kan bila kita pergi tempat orang, kita duduk belakang dan duduk depan. Ni tak beradab 3/2 darab 4. Tapi tak apa, saya dapat jawapan yang sama. So samalah dengan jawapan kamu A. N1. Okey. Ada step mana-mana yang nak tanya? Clear ke? Cikgu, Ya, bang. kalau saya tulis bagi 2/3, Bahagi. Boleh. Sama je. Okey. 4/2/3. Okey, tak ada masalah. Since kamu ada kalkulator, kamu boleh buat pecahan bertingkat. Okey. Saya sebab tak suka pecahan. Saya takut. Okey. So sebab tu saya bila pindah, automatik terus saya tukar. Okey. Boleh bang? Tak ada masalah. Okey. Kawan-kawan yang lain pun sama. Kalau nak buat 4/2/3, boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang penting kamu faham dan kamu boleh tekan kalkulator, tetap juga dapat jawapan yang sama. Clear semua? Clear. Christina okey? Okey cikgu, okey. Alhamdulillah. So kita proceed soalan yang kedua. Salah. Soalan yang kedua adalah, okey, ini soalan yang kedua tadi. Okey, kita nak faktorkan. Apa maksud faktor? Apa yang sama kita keluarkan. So kita nampak kat sini M ada, ini N ada. Okey, dah cakap jawapan dah. Bagus tu laju dia orang. D. Semua orang jawab D. Okey, Ivan nak tanya soalan apa tadi ya Ivan? Nampak Nurin Nazihah jawab. Fatin Adlina Go. Ivan nak tanya apa Ivan? Okey, mari kita tengok D. Yes, very good D, betul. MN keluar. Ini pun ada MN keluar. Yes, Ivan. Satu cikgu. Ya. Kalau cikgu yang 2/3 tu negatif, pindah sana jadi positif kan cikgu? Tak. Tak.
Sebab negatif 2/3. Operasi perpindahan yang kamu buat adalah operasi negatif 2/3 darab M. Darab bila pergi ke sana operasinya adalah bahagi. Bahagi. So negatif itu tidak hilang. Okey, satu kerja satu masa. Kalau kat sini tadi positif 2 pergi sana, negatif 2, tolak 2 itu betul. Sebab operasinya tambah pergi sana jadi tolak. Kalau kat tadi ada negatif kat depan ni, pergi sana masih lagi negatif. Sebab operasi dia adalah darab, yang kita bawa itu pergi ke sana jadi bahagi. Good question Ivan. Memang ramai yang selalu silap macam tu. Bagus Ivan tanya. Okay, so nombor 2 D. Alhamdulillah. Semua orang betul kan? Okay. Next, nombor 3. Soalan yang ketiga. Okay, apa B. jawapan? B. B. Oh, B. Live. Oh, banyak orang jawab bagusnya. Danish Irfan. Ada Danish Irfan. Zeti jawab. Karissa Kukan. Wow. Alhamdulillah. Tera betul kamu bab ni. Silap saya buat tajuk ni kan. So easy untuk kamu. Si kat rumah tu gelap terbahak-bahak. Apalah Cikgu Madia. Buat chapter yang senang. Okay, so working dia macam mana tadi? Okay, mula-mula tadi kita darabkan 2y darab 3y dapat 6y kuasa 2. 2y darab 4 dapat 8y. Negatif 1 darab 3y dapat negatif 3y. Negatif 1 darab 4 dapat negatif 4. So ini step yang pertama. Okay, step yang kedua ada like term. Ada sebutan yang sama. So kita buat operasi. 8y tolak 3y dapat 5y. So kita dapat 6y kuasa 2 tambah 5y tolak 4. Jawapannya B boy. Tahniah untuk yang betul. Very good. 3 soalan dah betul. Mari kita proceed ke soalan yang keempat. Okay, ini soalan yang keempat. Tanda tik. So kamu jumpa 3 tik. Apa jawapan kamu? Yang mana? 1, 4, 5. 1, 2, 5. Lagi jawapan lain? 1, 2, 4 cikgu. Satu, 2, 4. 1, 4, 5. Lah saya pun baru perasan. Okey, 1, 2, 4, 5. Fatin bagi 4 jawapan. 1, 2, 4, 5. Ungkapan algebra. Ungkapan. Apa maksud ungkapan? Okey. Dalam algebra, okey. Mula-mula kamu belajar adalah sebutan algebra. Apa maksud sebutan algebra? Adalah satu gabungan antara nombor dan pemboleh ubah. Maksudnya apa-apa unknown. Contoh 5K. Itu adalah sebutan algebra. Okey. Bila jadi ungkapan algebra, maksudnya ungkapan algebra ni adalah gabungan. Okey. Gabungan sebutan algebra. Okey. So kita tengok yang bukan dulu. Bukan. Ini gabung. Ini ungkapan. Salah. Ini sebutan. So dia jadi ungkapan. Ini sebutan. Okey. Dia nak jadi ungkapan algebra, dia mesti gabungan sebutan algebra dengan operasi tambah dan tolak. Okey. So automatik nampak 2 dan 3 bukan jawapan dia. Okey. Saya selalu remind dalam kelas. Okey. Ayat dia, kamu kena kenal pasti sebutan algebra. Sebutan algebra tadi combination nombor dan unknown. Ungkapan algebra adalah gabungan. Gabungan sebutan algebra dengan operasi tambah dan tolak. Sempat salin jawab ayat saya tu? Sempat salin lah? Okey. So automatik 2 dan 3 memang salah lah. Sebab 2 dan 3 tak ada tanda tambah dan tolak. Okey. So jawapannya adalah 1, 4 dan 5. 1, 4 dan 5. Berapa orang yang betul 1, 4 dan 5? Wah, bagus. Ada yang betul. Okay. Very good. Tak apa. Biar salah sekarang. Jangan salah masa exam. Okay. Ulang lagi sekali ya. Okay, catat dekat situ. Ungkapan algebra adalah
gabungan, sebutan, algebra dengan operasi tambah dan tolak. Kalau tak ada tanda tambah dan tolak, dia tak jadi ungkapan algebra. Dia jadi sebutan algebra. Okey, mari tengok jawapan saya. Ha ha ha. Saya rasa saya pun salah. Saya salah. Ni betul. Ni salah ya Cikgu Madiha. Maaf, Cikgu Madiha salah. Okey, ini. Okey. Tak apa, biasalah sekarang kan. So dapat N1, N1, N1. Okey kan. Tak apalah Cikgu Madiha pun nak juga. People make mistake. Okey, salah satu. Baru 99. Masih lagi A kan. Itulah ayat Cikgu Madiha kat korang kan. Okey, next question. Cikgu yang salah. Okey, Susan ada 7 W pen biru, 5 W pen hitam. Dia bagi, okey, bila ada maksudnya tambahlah. 7 W tambah 5 W. Kemudian dia bagi kepada Grace. Kena tolak lah. So, berapa balance yang dia ada? Okey, bila soalan bagi dalam W, maksudnya final answer pun dalam W lah. Okey. So, apa jawapan yang kamu dapat? Silakan kawan-kawan. W. 12W tolak 8. Ya, bagusnya pandainya. Wah, bagusnya. Wah, Nuri Nadia, dia ujung pandainya. Tanya yang dapat jawapan. Okey, mari kita tengok jawapan. Betul lah 12W tolak 8. Mari kita tengok jawapan saya. Okey. Alamak, jawapan saya yang salah. Ayo. Okey, sekejap. Ni bila saya buat ni? Nampak sangat kantun. Saya ambil jawapan mana kan? Okey, sebenarnya adalah 12W tolak 8 batang. Okey. Okey. So 7 tambah 5 dapat 12 tolak 8 batang. Inilah final answernya. Okey, kita tak boleh assume 8 batang yang masuk itu 8W. Sebab dalam soalan tak mention. Kalau tak dia akan mention 8W. So ini adalah tambah 2 like term tolak dengan 1 nombor. Okey. Boleh ya kawan-kawan? Proceed. Ada soalan nak tanya di mana-mana? Ada orang yang salah macam Cikgu Madi juga? Cikgu Madi ni 2 dah soalan salah. Ada? Ada soalan di mana-mana? Clear sampai sini? Clear. Okay, very good. Okay, tak sabar nak quiz dia orang ni. Laju dia. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, apakah jawapan yang kamu dapat? Nilai X yang kamu dapat? Hello. Apa nilai X yang kamu dapat? X yang pertama dan X yang kedua. Cepatlah. Hello. Lag ke? Tidak laju je menjawab, kenapa slow ni? Apakah nilai W yang kamu dapat? Cepat. Adlina Maisara, berapa dapat nilai X dia? Tak ada. Ang Sui Yan, berapakah nilai X? 3X tambah kurungan 3X tambah 2 dengan lagi satu kurungan X tambah 4. Jajak cikgu salah. Betul ke? Salah kan? Oh, maksudnya tak habis lagi sampai dapat bawah. Okey, dia kena sampai dapat nilai X. Cikgu, Ya. yang first kurungan tu negatif 2/3. Okey. Lagi satu X sama dengan 4. Ada pun Ang Sui Yan. Saja je saya panggil dia tak nak cakap. Okay, thank you Ramana. Very good. Okay, saya tunjuk step dia. Okay, saya pindah satu-satulah. Okay, bila mula-mula 2 pergi ke sana, darab dengan 5 dapat 10X sama dengan 3X kuasa 2 tolak 8. Lepas tu saya kata tadi susun kan. Okay, saya tak nak pindahkan 3X ke depan sebab nanti jadi negatif.
So saya remain 10x yang ke sini, kemudian saya swap tempat. Okey, boleh tak ada masalah sebab ada tanda sama dengan. Sebab tu tadi saya kata dengan kamu, pastikan kamu faham beza persamaan algebra dengan ungkapan algebra. Kalau ungkapan algebra tak boleh suka-suka hati. Okey. Kemudian kamu dapat ni dengan cantik, ini dapat K yang pertama. Okey, ini dapat K yang pertama. Lepas tu ini, okey, lepas kamu buat pendaraban silang, kamu dapat ini 3x tambah 2, x tolak 4. Kalau tak guna pendaraban silang, kamu tekan kalkulator pun boleh. Okey. Kemudian dapatlah final answer. Soalan dia tak cakap tadi kan, soalan tak kata cari nilai x, soalan kata selesaikan persamaan. Tapi kamu kena faham, kalau dia sebut perkataan selesaikan, solve the equation, maksudnya sampai habis. Kamu tak boleh tinggal sampai double bracket. Okey. Kamu kena cari sampai dapat jawapan akhir. Okey, so dapat lagi N1. K1, K1, N1. Okey, tanya pada yang betul. Very good, hebat sangat. Okey. Next is question number 7. Soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir. Apakah jawapannya? Kamu dapat. Satu per 3 kurungan X tambah 3. Kau pun sama. Okey lain. Nurin. Sama Okey. cikgu dengan dia orang. Sama. Okey. Bagus. Kristina dapat tak Kristina? Kristina? Mana Kristina? Cikgu. Dapat? Dapat ah? Tak dapat. Tak dapat. Mesti tak dapat kat sini. Okey. Kat sini saya kata tadi kan. Okey. Ni tak ada masalah kan? Kat sini tak ada masalah. Bila kita nampak 3 kurungan X tambah 3. Maksudnya. Alamak, saya lupa nak keluarkan lah. Hai, cikgu mandi ni. Sekejap Oh, saya miss step lah. Apa cikgu Madi careless ni? Sekejap ah. Okey, stepnya mula-mula. Okey, ni step yang pertama betul. Tapi markah ini adalah pada saya kena tambah lagi. Saya kena tambah satu lagi step. Cikgu kena songsangkan dulu. Yes, saya kena songsangkan dulu. Thank you Ramanan. Apa cikgu Madi ni nak kena ni? Okey, sekejapnya. Okey, yang ni boleh ha? Okey, yang pertama ni adalah bila mana ni? Ini. Ini dengan ini kamu pecahkan. Okey, kenapa dapat X tolak 3, X sama 3? Sebab ini adalah perfect square. X square dengan 9 ini adalah 3 kuasa 2. Bila dia perfect square, dia akan dapat double bracket yang satu tolak, satu tambah. Okey, kemudian ini keluarkan 3. So kat sini kita akan dapat balik tadi. X tambah 1. Bawah dapat kurungan. X tolak 3 tutup kurungan. Siapa yang buka mic tu? Sorry Boleh dengar cikgu. suara saya. Okey lah mana. Saya dengar suara saya. Okey, wah rasa macam artis lah boleh dengar suara balik. Okey, ini bukan tambah. Tak lah. Apa saya buat tambah ni? Darab. Okey, boleh kita darab dan kita terbalikkan. Atas ni adalah 3 kurungan X tambah 1. Sama tak dengan working kamu? Bawah Sama. adalah X tolak 3. Okay, sama, very good. Tengok kamu lagi pandai. Cikgu ni nak betul. Cikgu baris 2 pun dah terbalik dah. Ha? Baris 2 pun dah terbalik. Ayo. Yang tarap itu je. Okey, so ni salah lah ni. Okey. So ini sudah darab dah sebenarnya. Oh, okey. So sebab tu saya bagi tadi 2 markah kat situ ya. Okey. Cikgu ni careless betul. Okey. So step tadi saya dah terbalik dah dan saya terus tukar darab. So ni tak ada ya. Okey, betul darab tadi. Okey, so dekat sini dah dapat 2 markah. Markah yang pertama adalah bila kamu tahu nak faktorkan. Daripada perfect square jadi 2 double bracket. Ini pun kamu dah faktorkan dah. Okey, so 2 markah pada step
step ini dah dapat 2 markah. Terbalikkan sebab darab dan juga faktorkan. So dapat jawapan macam ni. Alhamdulillah, semua orang betul. Tarik nafas dulu, bernafas 3 kali sebelum kita start quiz. Okey, ni saya save, nanti saya upload jawapan dekat GC. Okey, so nanti kamu boleh rujuk lagi. Okey, semua orang dah tarik nafas? Boleh kita mulakan quiz? Boleh on camera? Boleh on camera? Okey. Boleh on camera? Kawan-kawan boleh on camera tak? Tak nak on camera? Okey, kalau tak on camera, pastikan kamu tak menipu. Kamu buat sendiri, tak minta pertolongan kawan-kawan, abang dan sebagainya. Ya, boleh? Okey, semua yang ada sekarang. Okey, kita nak start buat quiz. Okey, lepas habis saja buat quiz nanti, kita sama-sama upload jawapan dia dekat GC. Tapi soalan ni saya belum upload kat GC, kamu kena bagi saya masa 5 minit untuk saya upload kat GC. Okey, so now ada 3 soalan quiz. Okey, kamu nak yang mana dulu? Yang lawan-lawan pedang ke, yang baseball ke ataupun golf? Soalan mana nak dulu? 3-3 kena jawab. Mana-mana lah cikgu. Mana-mana pun boleh ya. Cikgu tutup mata, cikgu pusing-pusing jari, lepas tu cikgu tekan. Okey, tutup mata. Saya tekan ready? Okey. 1, 2, 3. Tadang! Ini soalan yang pertama. Silakan. 3 markah, 3 minit. Tak payah salin soalan. Nak working sahaja dengan answer. Jangan cakap jawapan ya. Okey, kamu buat working yang baik dekat kertas kamu sebab nanti nak picture dan upload dekat GC. Okey, saya semak di sana nanti. Okey, nak working yang cantik. Aileen. Oh, ingat. Oh, ini adik kamu ya. Okey, siap Alif cepatnya. Saya bagi Hello, masa 3 cikgu. minit. Okay? Hai, Aileen. Hello. Jangan kacau. Ini yang tengah buat kerja. Okey, Alif dah siap. Okey, maksudnya ada 3 minit. Kamu siap cepat, jadi kamu boleh semak balik working kamu. Okey, check balik working. Okey, mungkin kamu siap dalam 1.5 minit. So lagi 1.5 minit boleh semak jawapan. Okey, especially untuk B ni lah. Okey, berhati-hati. Jangan tersalah tulis, sayang sangat. Okey, sebab chapter ni kamu terror, jadi kamu kena buat pelan-pelan, pastikan full mark. Okey, ada 1 minit lagi.
Okay, done. Yes, very good. Ngam-ngam 3 minit siap. Okay, semua siap ya? Saya nak tukar soalan quiz yang seterusnya. Okay, boleh ya? Boleh saya tukar soalan? Boleh. Okay, very good. Okay. Soalan yang kedua. BM sahaja, sorry. Okay, the area of a poster, segi 4 sama square is x squared plus 6x plus 9. Find the length in cm, the side of the poster in algebraic expression. Kemudian, given the area of the poster is 900 cm squared, find the value of x. Maksudnya side lah. Okay. Sorry untuk kelas K dan C, saya tak tulis dalam English, Malay sahaja, ampun. Semalam saya dah print tu, saya dah tengok dah. Lepas tu saya lupa nak edit semula, maafkan saya. Pak markah 4 minit ya. Siap, semak, watching kamu. Okay, dah siap sebelum 4 minit. Dah siap? Belum. Okay. Oh, dah siap dah tu lajunya. Dah, healing pun dah siap. Terus. Okay, dah siap, boleh semak. So ada 95 orang nanti dekat GC, 95 orang juga yang upload ya. Ya Allah, amin, seronoknya. Julian biji mata saya nak menyemak. Bagus tu. Okay. Sebab saya takut kalau ada kawan-kawan yang sebenarnya tak pandai nak turn in. Okay. Jadi boleh minta tolong kawan-kawan yang lain. Macam mana cara nak turn in. Okay. Okay, dan 4 minit berlalu. Okay, boleh saya proceed dengan soalan yang terakhir? Boleh. Okay, very good. Tak apa kalau tak sempat. Nanti saya akan upload juga soalan tu dekat GC. Nanti boleh tengok semula. Okay, soalan yang ketiga. Soalan yang terakhir ya. 1, 2, 3. Ya, ini dia. 5 markah. Ini dulu masa PT3 lama lah. PT3 yang baru ni, satu bahagian tak akan jadi sampai 5 markah kot sebab satu soalan 10 markah saja. Jadi 5 markah, 5 minit. Berhati-hati ya kawan-kawan. Lain konsepnya. Yang mana kuasa 2 sempurna, slow-slow. Jangan kalut-kalut.
Lepas tu saya pasang muzik sikit kan, barulah best sikit. Minta maaf ya. Tengok kelas Cikgu Mala selalu dia pasang muzik. Okey, nanti saya pasang musiknya. Dua minit lagi ya. Slow-slow. Jangan kalut-kalut. Biar lambat asalkan selamat. Okey, time's up. Sudahkah siap? Belum. Tak ada yang respon, belum siap semua. Ada yang siap tak? Belum. Okey, okey, okey. Belum. Okey. Dah cikgu. Dah, okey. Sekarang kamu jangan left lagi. Semua orang jangan left lagi daripada Google Meet. Sekarang kita buka Google Classroom lah. Okey. Bagi saya masa untuk saya upload soalan dulu. Nanti baru kamu boleh turn in. Okey. Okey. So ni sudah ya. Okey, ni sudah. Sekejap. Okey. Okey. Now kita buka GC dulu. Hmm. Okay. GC kelas ha. Okay. Buka kelas ha. Okay. Saya upload nama material dulu. Okay. Dalam bentuk PowerPoint lah saya bagi, boleh ya? Sebab saya tak sempat nak tukar ke bentuk PDF. Boleh ikut kan? Tak ada masalah kan? Ada masalah kan? Ikut handphone dia tak boleh buka kan? Sisi nombor 2.
Revision untuk bab 2 semua kelas 3M 3C. Ini titik dia hari ni kan soal dia 12 Khamis. Okey. 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 Sekejap ya. Internet slow. Okey dah. Saya dah upload. So ni lah. Nanti kamu turn in dekat sini lah. Okey. So saya boleh nampak berapa orang yang turn in. Okey. Okay. Cikgu saya turn in kemudian boleh Datuk Sana gunakan GC tak ada kepada apa. Ya boleh faham. Sebab tu saya bagi due date dia sampai malam nanti. Okey. Yang penting saya dah upload soalan. So kalau ada orang yang tak sempat tadi, boleh tengok balik soalan, boleh check lagi your answer. Kemudian baru upload. Kemudian baru upload jawapan tu dekat GC. Okey. Jadi bila kamu turn in, saya boleh nampak dan saya boleh komen kat situ. Kita naklah tunjuk kelas orang punya tak baik tak kan. Tapi bila saya klik grade ni, semua keluar kat sini. Okey, nak tunjuk ke? Tak nak lah. Nanti nampak pula nama orang yang tak buat kan. Malu tak tanya. Okey. So, saya tunggu anda di sini. Okey, sampai pukul, patut kita habis pukul 11 kan. Okey. So, sampai di sini sahaja. Okey, kita jumpa Rabu minggu hadapan. Okey. Ketua kelas, nanti macam biasa PM saya kehadiran. Yang penting, tanya kawan-kawan. Tadi saya rasa tak achieve 100 orang, tak tahu lah kan. Jadi kalau lah anda kata ada yang tak dapat join sebab tak muat, sebab dia dah achieve limit, nanti bagi tahu saya. So saya boleh buat second session pukul 2.30. Okay. Kalau nak buat weekend pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Tapi kalau bolehlah Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin itu adalah cuti umum. Saya tak berani nak buat kelas, takut nanti ada parents yang bising. Kecuali madun kelas lah. 3B, J dengan D, anytime dia saya buat, saya memang tak kisah pun. Okay. Sebab dah biasa dengan parents mereka. Okay. So hari ni kelas kita sampai di sini sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Saya rasa sangat seronok sebab mungkin tajuk ni tajuk yang mudah dan kamu memang expert sangat. Jadi saya rasa sesi hari ni berjalan dengan sangat lancar. Terima kasih for your commitment. Okay, sampai kita jumpa lagi minggu depan. Jangan ucap terima kasih kat saya dibayar gaji. Terima kasih sebab kamu join. Okay. Okay, make sure tanya kawan-kawan kalau ada yang tak Bye, boleh join cikgu. hari ni. Okay, nanti saya buat semula pukul 2.30 ataupun bila-bila saya maklumkan nanti. Okay, bye. Bye. Bye.